Hai semua, apa khabar anak murid cikgu sekalian? Cikgu harap semuanya sihat bersama dengan keluarga di rumah dan juga masih bersemangat untuk meneruskan sesi PDPR kita. Baiklah, untuk hari ini kita akan buat sedikit ulang kaji. Hari ini cikgu akan menyentuh pendidikan moral tingkatan 2 yang mana kita akan melihat kepada TP5. Dalam setiap unit daripada unit 1 hingga unit 15, dia ada satu TP iaitu tahap penguasaan TP5 di mana TP5 meminta anda untuk mengekspresi perasaan. Mengekspresi ni maksudnya melahirkan, menunjukkan perasaan awak. Okey? Baiklah, kita akan tengok. Okey, jadi di akhir pembelajaran murid akan dapat, okey, jadi ini ialah 1 sampai 15. Ada 15 poin dekat sini di mana 15 ini menunjuk kepada 15 unit yang ada dalam pendidikan moral tingkatan 2. Kalau awak dapat lihat di sini, semua yang cikgu tulis dengan cikgu type dengan warna hitam tu menghayati dan mempamerkan perasaan apabila daripada nombor 1 sehingga 15 sama. Okay, menghayati dan mempamerkan perasaan apabila. So yang belakang ni pula, yang hitam kat belakang ni semua sama dalam kehidupan seharian. Yang berbeza cuma yang berwarna merah ni. Di mana yang berwarna merah ni menunjukkan unit yang awak pelajari. Contohnya unit pertama tentang sumber moral. Unit yang kedua tentang ajaran agama atau kepercayaan. Unit yang ketiga tentang melaksanakan tanggungjawab diri. Unit keempat tentang persahabatan yang beradab. Unit 5 tentang hidup berjiran. Unit yang keenam tentang membantu mewujudkan masyarakat penyayang. Unit yang ketujuh, agensi perkhidmatan awam. 8, melindungi alam sekitar. 9, gaya hidup sihat dan selamat. 10, beradab di tempat awam. 11, etika dan undang-undang cyber. 12, peraturan dan undang-undang jalan raya. 14, konflik identiti diri. Dan yang ke-15, hak wanita, hak pengguna, hak orang kurang upaya dan hak pekerja. So, sama aja daripada unit 1 sampai 15 semua ada TP5 yang meminta anda untuk menghayati dan mempamerkan perasaan anda. Okey? Yang berbeza cuma dia punya unit sahaja. Okey. So, apa itu perasaan? Okey. So, perasaan adalah apa yang kita rasa. Apa yang kita rasa dalam hati, apa yang kita nak tunjukkan daripada pelakuan kita dalam sesuatu keadaan ataupun situasi. Okay? Perasaan ni ada beberapa cara untuk awak lahirkan perasaan, untuk menunjukkan perasaan awak. Ada kita boleh menggunakan secara lisan. Okay. So, kita boleh tunjukkan perasaan kita ni secara lisan. Lisan ni maksudnya kita ucapkan. Okay. Saya rasa sedih, saya rasa gembira, saya rasa marah, saya rasa kecewa, saya rasa penat. Ataupun, itu semua adalah secara lisan. Maksudnya awak zahirkan dia menggunakan perkataan. Okay. Ada juga kita menggunakan perlakuan. Okay. Perlakuan ataupun bahasa tubuh. Bahasa tubuh. Maksudnya kita tak tunjukkan kita tak bagi tahu, kita tak cakap kita sedih tapi kita menangis. Jadi bila orang tengok kita menangis, orang tahu kita sedih. Ataupun kita tak tunjukkan kita marah tapi kita ketuk-ketuk meja. Kita jerit-jerit. Itu kita menunjukkan rasa marah. Okey. So selain daripada lisan, selain daripada perlakuan, sekarang awak dah guna awak punya handphone lah, awak punya komputer, laptop dan semua, kita boleh gunakan perkataan ataupun teks, kan? Awak tengok dekat dalam handphone awak ada emoji menangis ni, ada emoji love, ada emoji confused, ada emoji penat, marah, ketawa. Semua itu adalah cara-cara untuk kita melahirkan perasaan. So boleh gunakan lisan, boleh gunakan perlakuan ataupun bahasa tubuh, boleh juga menggunakan perkataan dari segi type dan sebagainya. Okey. So, apa pula perasaan yang awak tahu? Boleh tak awak senaraikan sebanyak mana perasaan yang awak tahu? So, cikgu boleh senaraikan yang kita selalu guna. Kita ada perasaan gembira, sedih, suka, kita ada perasaan bosan, kita ada perasaan rindu, marah, kita ada perasaan kecewa, kita ada perasaan sedih ni. Selain daripada sedih ni, kita boleh guna hampa. Hampa pun lebih kurang sama macam sedih. Kemudian kita boleh guna perkataan risau.
nak cikgu tulis? Okey, risau, takut, gementar. Gementar ni nervous contohnya macam nak ambil keputusan peperiksaan, sebelum nak ambil kertas peperiksaan tu kita rasa duduk dalam jantung kan, itu kita panggil gementar. Ataupun contoh macam cikgu sebelum nak cucuk vaksin tu kita rasa macam nervousnya, sejuk-sejuk, tangan rasa sejuk, semua tu kita panggil gementar. Kita juga ada perasaan bangga. Contohnya kalau dalam exam kita dapat markah penuh ataupun kita naik atas pentas dapat hadiah, itu kita panggil bangga. Kita juga ada perasaan cemburu, jealous. Cemburu ni boleh jadi positif, boleh jadi negatif. Kalau cemburu yang positif yang kita suka, contohnya tengok kawan dapat hadiah nombor 1. So kita rasa cemburu, jadi kita jadikan dia sebagai satu yang positif. Kita usaha supaya kita pun dapat hadiah yang sama. Kita tak nak cemburu yang negatif. Kita juga boleh rasa risau. Risau dah ada. Kita boleh juga ada rasa sayang. Okey. Kecil hati ni maksudnya macam contohnya kawan-kawan pergi jalan-jalan tapi tak ajak awak rasa kecil hati, okay, rasa sedih, okay. Putus asa, so ada banyak perasaan, okay, kita ada banyak perasaan. Tapi yang selalu kita gunakan selalu banyak popular dalam soalan, gembira, sedih, marah, kecewa. Yang ini yang selalu kita gunakan dalam kita punya bangga pun selalu dalam soalan selalunya ini antara perkataan popular yang kita boleh guna untuk menggambarkan perasaan kita. So awak boleh Google contoh-contoh perasaan, boleh tengok banyak lagi contoh perasaan yang lain Okay, so kita nak tengok contoh soalan yang mudah. Kita tak nak tengok yang kotak yang ni, kita tak nak guna kita tak nak jawab yang ni. Kita nak tengok yang perasaan sahaja. So, situasi yang pertama, awak tengok ni, ada orang duduk dekat kawasan rumah apartmen ke flat ke kondominium bertingkat-tingkat macam ni, buang sampah daripada atas sampai ke bawah. Relax je dia buang daripada tingkap rumah dia ke bawah. So, apa perasaan kita bila tengok ni? Gembira ke marah? Macam ni senang, dia dah bagi awak pilihan jawapan, awak cuma perlu pilih sahaja. Tapi soalan ni biasanya 1 markah. So, ni apa yang sesuai? Marah lah kan? Gembira pula, tak ada orang gembira So yang ini awak tengok ada orang dalam kejiranan ni, beberapa orang dalam kawasan kejiranan ni sama-sama bergotong royong untuk kawal kawasan perumahan tu daripada pencuri ke, daripada perompak dan sebagainya, daripada gejala-gejala negatif. So apa perasaan kita bila tengok ni? Kecewa ke bangga? So perasaan kita adalah bangga. Yang ni ada jiran kita membantu anak jiran ni naik tangga, jiran ni patah kaki pakai tongkat, so kita bantu dia. Apa perasaan kita bila dapat bantu dia? Rasa sedih ke puas hati? Bila kita dapat bantu, kita rasa puas hati lah sebab kita dapat bantu dia. Yang ni jiran-jiran sama-sama bekerjasama untuk majlis perkahwinan. So kita rasa seronok ke gementar? Kita rasa seronok lah tengok semua orang bekerja sama. Gementar ni nervous, takut kan? So biasanya soalan macam ni dia akan bagi kita markahnya sikit je, tak banyak 1 markah, 1 markah, 1 markah, 1 markah. So soalan dia akan bagi bentuk macam ni. Okey, ini soalan senang Kita tengok soalan seterusnya. Ini biasanya soalan ni dia akan ada dalam bahagian C. Okey, soalan berangkai. Biasanya dia akan bagi 2 markah, bawah tu soalan nombor 2 3 markah, bawah lagi soalan 4 markah. Dia akan cukup 10 markah untuk satu soalan besar. Okey, so contoh soalan ni awak ada 2 orang kawan. Kawan ni bertanya kepada kawan yang sebelah kanan, sebelah kiri Sebelah kiri kata, "Bagaimana keadaan kamu sekarang?" Kanan kata, "Saya sudah sihat seperti biasa. Syukur kepada Tuhan kamu sudah kembali sihat. Terima kasih kerana sudi mengambil berat tentang saya. Tidak mengapa, memang menjadi tanggungjawab saya sebagai seorang rakyat untuk bertanya khabar." So orang kiri ni, orang kanan ni dah lama tak datang sekolah, sakit mungkin. Jadi bila dia datang tu, kawan sebelah kiri ni tanya khabar dia. So soalan 1. Kita tak nak tengok yang bawah kita nak tengok perasaan saja. Apakah perasaan anda jika mendapat sahabat yang mengambil berat tentang diri anda? Jelaskan. So ini adalah 2 soalan Pertama dia tanya tentang perasaan. Biasanya perasaan 1 markah. Kemudian dia minta anda jelaskan kenapa awak rasa macam tu. So 1 markah Apa perasaan awak bila ada kawan ambil berat tentang awak? So kita tulis kat sini. Kita tulis perasaan saya ataupun saya berasa gembira. Kenapa gembira? Kerana kita boleh guna je ni. Kerana ada sahabat ambil berat tentang
saya. Kita gunakan je balik. Kita gunakan je balik dalam soalan. So, perasaan saya gembira 1 markah. Alasan 1 markah. So, kita dapat 2 markah dekat sini. Okay, senang Okay, next. Lihat gambar di bawah ini, kemudian jawab soalan yang berikut. Apakah perasaan anda bila melihat gambar di atas? Dia tak tanya perasaan orang dekat dalam gambar ni. Dia tanya kita ni bila tengok ni. So, soalan yang pertama dia tanya perasaan, 1 markah. Jelaskan 1 markah. Apa perasaan kita bila tengok satu keluarga berkumpul gembira macam ni? So, apa yang kita boleh tengok? Gembira lah Perasaan saya seronok. Seronok pun boleh. Kerana satu keluarga meluangkan masa bersama. Okey. So, 1 markah untuk perasaan, 1 markah untuk alasan. So, total markah adalah 2 markah. Okey. Next. Okay, lihat gambar dan fahami situasi. Kemudian jawab soalan. Berapa tahun dah kita tak dapat situasi macam ni kan? Ini mungkin open house, mungkin sambut hari raya ke, tahun baru Cina ke, Deepavali kita tak tahu Tapi awak tengok ada Melayu, ada Cina, ada India, ada ramai orang dan everybody is smiling. Semua orang sedang gembira. Okay, dia tanya apakah perasaan anda melihat jiran-jiran yang pelbagai kaum saling menghormati antara satu dengan yang lain dalam majlis tersebut. Huraikan perasaan anda. Sama macam tadi, dia ada 2 soalan. Pertama, dia tanya awak perasaan 1 markah, kemudian huraikan perasaan awak 1 markah. So, perasaan kita tengok ni, kita rasa apa? Boleh kata gembira, seronok, terharu, suka hati, boleh saya merasa gembira. Kenapa rasa gembira? Kerana, ambil je daripada sini, kan dah ada kat sini dia dah bagi contoh, dah bagi clue, kita ikut je lah. Kerana jiran pelbagai, kalau dia bagi kita guna kaum saling menghormati. Okey, ataupun saya merasa gembira kerana jiran pelbagai kaum duduk makan bersama-sama. Saya merasa gembira kerana jiran pelbagai kaum meluangkan masa bersama-sama. Saya merasa gembira kerana jiran pelbagai kaum hidup dalam keadaan harmoni. So, alasan awak tu kalau boleh diterima, awak dah dapat markah. So, 1 markah dekat perasaan, 1 markah dekat explanation. So, itu adalah contoh soalan. So, biasanya soalan perasaan ni dia akan letakkan dekat bahagian C dan dia ada macam contoh tengok dekat atasnya ada 1 soalan, kemudian dia akan sambung lagi dekat bawah. Okey, jadi kita jangan tinggalkan apa-apa soalan. Tengok soalan tu, kalau dia ada tanya 2 soalan, ada tanya 2 perkara, so kita jawab 2 perkara. Perasaan 1 markah, alasan 1 markah. Tapi kalau awak bagi perasaan saja, contohnya awak kata gembira saja, belakang ni awak tak bagi, awak tetap dapat 1 markah. Tapi kalau awak bagi tahu saya jiran pelbagai kaum saling menghormati, awak tak bagi tahu perasaan, itu salah, itu kosong markah. Okey, dia mesti ada perasaan dan explanation dia baru dapat markah. Kalau awak letak explanation je, tak ada letak perasaan, tak boleh dapat markah. Okey, boleh So, itu saja untuk hari ini. So, untuk hari ini, kita dah tahu maksud perasaan, apa itu perasaan, contoh-contoh perasaan yang ada, dan yang ketiga, kita dah tengok contoh soalan yang bertanya tentang perasaan. Itu saja daripada cikgu untuk kali ini. Take care. Jumpa lagi nanti. Bye. Terima kasih.